Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali hari ini, Ustaz sediakan slide bahasa Melayu sebab Ustaz nak kefahaman. Ustaz sebelum-sebelum ni Ustaz ajar Jawi. Jadi bila tajuk yang last ni, Ustaz ajar Melayu, senang kamu baca, senang kamu hafal. Tapi latihan Ustaz semua dalam Jawi. Tahu? Yang ini je, yang last ni je, kita akan Melayu sebab kita nak cepat baca dan Ustaz nak tengok kamu faham. Nak bantu kamu last kali supaya faham juga. Okey. Ustaz mulakan daripada awal balik. Sebenarnya kelas hari ni. Okey, pertama Ustaz ceritakan balik masa Nabi jadi Rasul. Kisah sebelum Nabi digelar Al-Amin, orang yang terpuji. Masyarakat Arab masa tu perangainya buruk. Kita panggil masyarakat Arab jahiliah. Okey, Nabi baik, Arab buruk. Jadi Nabi pilih untuk asingkan diri. Tak nak ikut perangai orang Arab. Nabi pilih untuk duduk berjauhan. Nabi duduk dekat Gua Hira yang dekat atas Jabal Nur. Okey. Semasa malam 7.40 malam 17 Ramadan, semasa Nabi umur 40 tahun, Malaikat Jibril turun jumpa Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bawa wahyu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Okay, Nabi ditanya dan dipeluk sebanyak 3 kali sebelum last kali. Nabi Muhammad jawab, aku tak reti baca. Lepas dah kena peluk, dah kena tanya, dah kena jawab 3 kali, Malaikat Jibril pun membacakan wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Okey, selepas pelantikan, lepas daripada peristiwa malaikat turun tu, Nabi balik dalam keadaan gementar. Siti Khadijah selimutkan Nabi sampai Nabi tenang. Okey, lepas mereka itu, lepas dah tenang, Nabi Muhammad jumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu Siti Khadijah. Waraqah bagi tahu Nabi Muhammad dah jadi Rasul. Okey. Jadi, lepas Nabi Muhammad dah jadi Rasul, mulalah kisah Nabi berdakwah. Jadi, lepas tu turun ayat Al-Quran suruh Nabi sampaikan agama Islam dekat semua masyarakat Arab. Jadi masa tu ada 2 cara Nabi dakwah. Pertama secara rahsia, kedua secara terbuka. Kenapa Nabi dakwah secara rahsia? Sebab pertama, agama Islam halang banyak perkara yang masyarakat Arab suka buat. Jadi Nabi dakwah secara rahsia untuk ajak orang pelan-pelan. Kalau Nabi terus terbuka, terus terang dekat semua orang terus, orang yang tak suka, orang yang jenis nak marah-marah ni akan marah Nabi, akan serang Nabi. Okey, dakwah secara rahsia. Okey, macam mana? Turun wahyu lagi, Malaikat Jibril turun sampaikan surah Al-Muddassir ayat 1 sehingga 6. Dalam surah tu suruh Nabi sampaikan dakwah. Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, keluar dan maklumkanlah. Nabi Muhammad lah berselimut, keluar dan sampaikan agama Islam. Jadi mula-mula macam mana nak dakwah secara rahsia? Nabi buat senyap-senyap. Nabi ajak keluarga Nabi. Nabi ajak sahabat-sahabat yang baik Nabi. Dekat mana Nabi buat senyap-senyap ni? Kalau buat dekat luar, terbuka lah sebab orang luar nampak. Nabi buat dekat dalam satu rumah, rumah Al-Arkam. Al-Arkam ni sahabat Nabi. Nabi buat dekat rumah tu senyap-senyap je. Nabi ajak sikit-sikit. Hari ni 5 orang, besok sikit-sikit. Nabi buat benda ni berapa lama? Nabi buat 3 tahun. 3 tahun Nabi ajarkan agama Islam. Okey, lepas dah 3 tahun, Allah turunkan satu ayat. Malaikat Jibril bawa satu ayat lagi. Surah Al-Hajar ayat 94. Dalam ayat tu, kata dakwah kena terbuka terang. Jadi Nabi pun pergi dekat atas Bukit Sofa. Masa tu ada ramai pembesar Quraisy. Pembesar ni menteri dekat Mekah. Dengan orang-orang Mekah, Nabi ajar agama Islam. Okey. Berapa lama Nabi ajar sampai Nabi wafat? Masa inilah Abu Jahal tentang Nabi Muhammad. Pakcik Nabi sendiri kutuk Nabi, marah Nabi. Masa Nabi ajak dakwah secara terbuka. Okey, tentangan terhadap dakwah. Kenapa orang kafir Kenapa orang kafir marah dengan dakwah Nabi? Sebab apa? Pertama, tu saya tuliskan, menghalang amalan menyembah berhala. Orang Arab ni dah suka sembah patung, tiba-tiba Nabi halang, marahlah dia orang. Macam kamu selama ni suka makan nasi, tiba-tiba Ustaz kata jangan makan nasi hari ni. Hari ni kamu kena makan bihun. Bihun pula benda yang kamu tak suka. Contoh. Mesti kamu akan marah. Okey. Kedua,
menghalang daripada perbuatan buruk masyarakat Arab. Selama ni mereka suka judi, mereka suka membunuh. Tiba-tiba Nabi cakap, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan bunuh. Tinggalkan benda ni, tak baik. Marahlah mereka. Okey. Pemimpin Quraisy, menteri-menteri yang dekat Mekah tu, yang selama ni dah berkuasa, dah kaya, risau kalau Nabi Muhammad ajar agama Islam, Nabi Muhammad yang akan jadi pemimpin, yang akan jadi menteri dekat Mekah. Mereka risau, jadi mereka halang Nabi dakwah. Okey, apa siksaan kepada umat Islam? Banyak siksaan. Pertama, umat Islam dibaling dengan batu. Orang yang masuk Islam, lepas dia masuk Islam, kalau nampak dekat luar, kena baling batu, kena baling dengan najis unta. Nombor 2 tu, najis unta. Kepala Nabi balik rumah berdarah, badan Nabi busuk kena dengan najis unta semua. Ketiga, memulaukan dan menghentikan urusan dengan orang Islam. Semua orang berhenti berurusan dengan Islam. Contoh selama ni Ahmad ni jual makanan dekat Muhammad. Muhammad ni Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad dah bagi tahu dia Islam. Semua orang berhenti jual makanan dekat Nabi Muhammad. Orang Islam je sama Islam. Tak ada siapa yang nak bantu, tak ada siapa yang nak jual gandum ke apa ke. Jadi agak susah. Last sekali, golongan hamba atau golongan lemah. Golongan hamba macam Bilal bin Rabah itu hamba. Okay, zaman sekarang tak ada dah hamba, zaman dulu. Mereka diugut. Ada yang kena pukul, ada yang kena seksa, ada yang kena bunuh kalau masuk Islam. Okey. Itu je yang Ustaz ajar hari ni. Laju kan? Maaf. Ustaz nak buat cepat je. Tugasan. Apa yang Ustaz cerita ni, kamu tak faham, kamu buka WhatsApp Ustaz, kamu rakam suara kamu, soalan. Kamu send kat Ustaz suara. Ustaz, saya tak faham lah kenapa macam ni. Ustaz akan balas balik dengan suara. Ustaz akan balas balik persoalan kamu. Sebab minggu depan Ustaz akan bagi kamu dalam macam ujian untuk kamu jawab. Jadi mana-mana soalan yang kamu tak faham, tanya terus dekat Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.